Assalamualaikum dan selamat datang kepada siri ini di mana kita berbincang tentang tulisan-tulisan sejarah yang menarik. Dan hari ini saya ingin bincang tentang satu buku iaitu tulisan John Ellis yang berjudul The Social History of the Machine Gun. Nah, ini merupakan satu contoh ya, tulisan yang dimasukkan dalam kategori material history, iaitu sejarah material, sejarah objek, sejarah benda-benda. Nah, dalam buku ini John Ellis menceritakan tentang bagaimana machine gun itu telah direka dan digunakan oleh masyarakat di Amerika dan di Eropah pada abad ke-19. Tapi apa yang menarik tentang tulisan beliau adalah walaupun beliau menumpukan fokusnya kepada satu objek iaitu machine gun, beliau cuba juga menulis tentang machine gun dalam konteks yang lebih luas, iaitu pergolakan dan perubahan sosial yang berlaku di Amerika dan di Eropah pada zaman itu. Um, Dalam tulisan ini, John Ellis menceritakan bagaimana machine gun itu sebenarnya wujud oleh kerana kesengketaan ya, dan konflik dan pertarungan kuasa antara negara-negara di Eropah yang ingin mengalahkan salah satu di konflik yang berlaku di Eropah pada waktu itu. Jadi konflik yang ada di Eropah itulah yang mencetuskan arms race ya, perlumbaan untuk mereka senjata-senjata baru agar negara-negara di sana, negara Jerman, negara Perancis, negara England akan mempunyai kelebihan di medan perang nanti. Jadi machine gun itu wujud oleh kerana konflik yang berlaku di Eropah. Tetapi apabila machine gun itu mula dibuat, negara-negara Eropah mula mengguna senjata ini bukan di Eropah tetapi di koloni-koloni mereka, di tanah-tanah yang dijajah oleh mereka di Afrika dan di Asia. Dan di sinilah John Ellis menulis tentang bagaimana ya, wujudnya senjata baru ini juga telah memulakan satu proses di mana sistem norma-norma kehidupan, sistem nilai, pendekatan dan perspektif masyarakat Eropah juga mula berubah. Kerana senjata ini sangat efektif ya apabila digunakan untuk menewaskan tentera-tentera kerajaan-kerajaan di Asia dan Afrika yang menentang proses penjajahan yang datang dari Eropah itu. Oleh kerana itu, senjata ini sebenarnya telah menjadi satu alat yang penting dalam proses membina empayar-empayar Eropah di Afrika dan di Asia. Dan ini berlaku pada satu zaman di mana idea-idea baru mula wujud di kalangan golongan intelektual di Eropah dan di Amerika. Termasuklah teori-teori pseudo-saintifik tentang perbezaan antara kaum, perbezaan antara ras dan wujudnya konsep bahawa ras-ras atau kaum-kaum yang berbeza di dunia ini sebenarnya terletak dalam satu hierarki di mana masyarakat Eropah yang berkulit putih dianggap manusia yang paling tinggi dari segi peradabannya dan keupayaannya kalau dibandingkan dengan masyarakat Asia atau masyarakat Afrika yang dianggap mundur atau kebelakangan, ketinggalan zaman atau mempunyai ciri-ciri yang negatif ya, masyarakat yang dianggap savage pada waktu itu. Mesin gun ini digunakan oleh kerajaan-kerajaan Eropah di tanah-tanah yang dijajah oleh mereka di Afrika dan Asia untuk menghapuskan ya tentera-tentera masyarakat pribumi tempatan dengan taktik yang sangat efektif kerana ia dapat membunuh begitu ramai uh, tentera-tentera lokal di Asia dan Afrika pada waktu itu. Tapi ini buat Ellis juga mencerminkan sikap masyarakat Eropah terhadap masyarakat bukan Eropah pada waktu itu yang pada abad ke-19 dianggap tidak setinggi tarafnya dengan masyarakat Eropah. Di mana ini satu zaman di mana orang-orang Asia, orang-orang Afrika itu dianggap manusia dalam kategori subhuman yang lebih rendah kalau dibandingkan dengan masyarakat berkulit putih. Seterusnya, Ellis menceritakan apa yang berlaku di kalangan masyarakat Eropah itu sendiri apabila teknologi ini akhirnya dibawa balik ke Eropah. Dan ini berlaku pada Perang Dunia Pertama, di mana untuk kali pertama senjata ini digunakan dengan besar-besaran oleh tentera-tentera Jerman, Perancis dan England di medan peperangan
di Perancis pada waktu itu, dan kita lihat bahawa beratus ribu, berjuta-juta tentera Jerman, Perancis dan England mati di medan perang oleh kerana teknologi ini. Pada saat itulah masyarakat Eropah baru sedar bahawa machine gun ini merupakan satu senjata yang amat dahsyat dan ia telah digunakan ya oleh kerajaan-kerajaan mereka sendiri di koloni-koloni mereka di merata dunia, dan untuk kali pertama masyarakat Eropah dapat lihat ya kesan apa yang sebenarnya berlaku di koloni-koloni mereka apabila senjata moden gini digunakan untuk mengalahkan tentera-tentera pribumi tempatan. Jadi buat saya tulisan John Ellis ini amat menarik kerana tumpuan fokusnya hanya kepada satu benda, ya, iaitu machine gun, ya, teknologi machine gun. Bagaimana dan mengapa machine gun ini wujud dan bagaimana ia digunakan. Tetapi sebalik itu, beliau telah cuba memperluaskan analisis beliau di mana beliau juga menulis tentang perubahan yang berlaku pada tahap sosial, ya, kemasyarakatan yang ada di Amerika dan Eropah, dan bagaimana objek ini, ya, benda ini, senjata ini telah mengubah perspektif masyarakat Eropah bukan hanya terhadap masyarakat-masyarakat yang lain tetapi juga terhadap masyarakat mereka sendiri. Jadi ini merupakan satu tulisan yang amat menarik kerana walaupun topiknya ya sangat terperinci, fokusnya kepada satu benda, ia membuktikan bahawa dengan kaedah material history begini kita dapat juga menulis sejarah yang lebih luas. Walaupun Ellis menulis tentang satu jenis senjata moden, iaitu machine gun, sebenarnya ini merupakan satu buku tentang sejarah Eropah dan sejarah Amerika dan sejarah masyarakat Eropah dan Amerika dan bagaimana masyarakat itu berubah oleh kerana teknologi begini. Mengapakah buku begini penting untuk kita yang hidup dewasa ini, di zaman ini? Saya rasa kalau kita lihat ya lanskap politik di dunia zaman ini, di mana kita lihat berlakunya konflik dan pertempuran di mana saja, baik di Eropah atau di Asia atau di Afrika, dan wujudnya teknologi-teknologi yang baru, ya, senjata kimia, senjata biologi, dan juga senjata baru seperti drone, teknologi baru seperti drones yang digunakan di Afghanistan dan di Pakistan dan lain-lain lagi. Buku ini amat menarik dan sangat relevan buat kita kerana ini merupakan satu penelitian, ya, satu studi yang saya rasa masih relevan. Ia membuktikan bahawa satu konsep baru, satu idea baru, satu objek baru dapat merubah ya, relasi sosial dan relasi kuasa dalam konteks satu masyarakat atau perhubungan antara masyarakat. Dan apa yang kita dapat daripada tulisan John Ellis ini saya rasa masih relevan dan ada hubung kaitnya dengan politik yang kita lihat di pentas politik antarabangsa zaman ini. Jadi saya rasa inilah satu contoh ya tulisan dalam subfield atau bidang material history yang sangat relevan dan sangat menarik buat kita hari ini.